Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel. Ini adalah cerita di sebalik berita. Cerita petang ini kita pastinya ingin bercakap mengenai berita pembukaan semula sempadan negara kita yang menjadi bahan bualan orang ramai. Yang pastinya bukan sahaja di kalangan rakyat kita, malah di serata dunia yang ingin datang ke Malaysia atas pelbagai tujuan, termasuk urusan perniagaan dan pelancongan dan sebagainya. Dan sebelum adanya pengumuman pintu sempadan kita dibuka, kita sering mendengar luahan pemain industri pelancongan yang menggesa supaya kerajaan membuka segera sempadan kita dan mereka yang bergantung kepada kemasukan orang luar. Dan ini kerana jika negara mula dibuka kepada orang asing, kita boleh menjangkakan ekonomi kita akan terus pulih sekaligus memberikan indikator yang baik kepada pencapaian KDNK negara untuk tahun ini. Kita ingin pergi lebih dalam lagi perbincangan ini. Bersama dengan saya adalah Chris Daniel Wong. Beliau merupakan Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM. Chris, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami petang ini meskipun dikatakan kini berada di Dubai atas urusan kerja. Baik Chris, kita tahu ekonomi akan pulih sebaik saja Perdana Menteri mengumumkan berita pembukaan sempadan bermula 1 April nanti. Namun, bagaimana ia agaknya mampu merancakkan ekonomi kita itu sendiri? Apa yang kita boleh jangkakan selepas 1 April itu nanti, Chris? Memang kita sambut berita ini dengan baik. It's long overdue. Dengan pembukaan sempadan ini, kita merasakan bahawa lebih ramai orang akan masuk ke Malaysia untuk berniagang ataupun untuk melancong kerana tidak perlu berkuarantin selama 5 hari ataupun 7 hari. Yang sebelum ini walaupun ada orang masuk tetapi ia membantutkan pertumbuhan tersebut. Jadi kita sambut baik dengan berita sedemikian. Apa agaknya jangkaan daripada pihak Chris sendiri, daripada kalangan Komiti Perniagaan selepas 1 April nanti? Apa yang kita boleh jangkakan? Terlebih dahulu, kita kena lihat pada fasa peralihan kita daripada pandemik ke endemik. Saya nak sebut, sekarang ni is not business as usual. Ia bukanlah orang kata waktu perniagaan, faktor perniagaan seperti sedia kala. Apabila kita membuka sempadan kita pada 1 April kelak, kita juga harus mengadakan polisi yang di mana boleh membantu memangkinkan pertumbuhan ekonomi kita. Bukan daripada segi suntikan dana kewangan tetapi juga daripada suntikan polisi yang baru. Apakah jenis polisi-polisi yang boleh membantu untuk orang kata merancakkan kembali sektor pelancongan contohnya, sektor F&B contohnya. Kalau kita sebut sektor F&B, apabila pelancong ramai membanjiri negara kita, kita sekarang ni kekurangan tenaga pekerja buruh yang dikendaki untuk menggerakkan sektor F&B. Malahan juga kita kekurangan tenaga buruh untuk orang kata menggerakkan sektor pelancongan. Jadi bukan saja kita membuka sempadan tetapi polisi juga kita kena lihat. Baru-baru ini kita ada bermesyuarat secara kumpulan di Pemudah. Jadi banyak ramai kapten-kapten industri juga meluahkan orang kata perkara yang sama. Apabila kita membuka sempadan kita kelak, adakah polisi yang sedia ada boleh membantu memangkin orang kata pembukaan sempadan tersebut. Dan juga bercakap tentang tenaga pekerja luar untuk tempoh kurang daripada sebulan ini sebelum melangkah masuk ke peralihan fasa endemik dan juga pembukaan sempadan, apa agaknya yang perlu Komiti Perniagaan lakukan dalam memastikan mereka ini tidak keciciran ataupun dapat seiring dengan pembukaan peralihan fasa endemik itu sendiri, dan mungkin bagaimana mereka dapat gunakan sepenuhnya peluang pembukaan sempadan ini, Chris? Saya lihat ini adalah masalah orang kata jangka masa pendek. Mungkin daripada 3 bulan hingga 6 bulan kita akan menghadapi kekurangan tenaga kerja. Itu yang pertama. Dan kita juga akan menghadapi kekurangan tenaga mahir di sektor-sektor profesional. Apabila orang yang datang berniaga ni, business trip, mereka orang kata they expect lah. Mereka akan expect bahawa syarikat tersebut mempunyai tenaga mahir sebelum satu kontrak boleh dimeteraikan. Jadi saya lihat ini adalah faktor orang kata jangka masa pendek yang mana kita kena usahakan. Jadi dalam jangka masa pendek ini kita harus orang kata bergantung pada pekerja-pekerja gig economy untuk memenuhi kekurangan tenaga mahir di sektor tidak profesional dan juga sektor profesional. Jadi kita kena adakan polisi di mana pekerja-pekerja tempatan digalakkan
bukan saja dengan orang kata gaji yang setimpal tetapi dengan benefit ataupun kemudahan-kemudahan yang setimpal agar dapat menarik mereka untuk membantu memulihkan sektor ekonomi kita dalam jangka masa pendek apabila kita buka sempadan kita kelak. Itu apa yang perlu difokuskan dan ada juga Chris, pihak yang melihat bahawa pemulihan ekonomi negara kita nanti akan masih bergerak perlahan dan tidak melonjak secara mendadak kerana mungkin ada yang masih ragu-ragu, khususnya mungkin daripada pihak pelancongan antarabangsa sendiri kerana bimbang akan penularan COVID-19 itu. Jadi apa komen Chris mengenai perkara itu? Jadi bila kita lihat di sana, kita kena ambil pengajaran daripada negara-negara telah membuka sempadan mereka sepenuhnya seperti di Amerika Syarikat, seperti di Eropah dan lain-lain. Seperti saya di Dubai sekarang ini, kita lihat kes COVID memang ada tetapi kita hidup bersama COVID dan kita amalkan SOP kita senantiasa. Jadi kalau kita takut dengan penularan COVID sampai tidak ke manalah kita untuk kata memulihkan ekonomi kita. Kita harus mempunyai pendekatan di mana polisi kita ataupun perancangan pelan pembangunan perniagaan kita ataupun pemulihan perniagaan kita diseringkan dengan kehidupan bersama COVID. Jadi kalau kita merasa sangsi, kita merasa takut, jadi kita tidak akan sampai ke mana. Jadi SOP itu harus orang kata diterapkan ke dalam orang kata pelan pemulihan perniagaan setiap syarikat. Malah untuk negara kita sendiri. Dan juga Chris, malam Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali memaklumkan Malaysia telah merekodkan pelaburan tertinggi yang dicatatkan sejak 2006 dengan kelulusan projek yang berjumlah RM306.5 bilion pada tahun 2021. Itu satu tanda positif kerana negara nampaknya kekal menjadi destinasi pelaburan. Tetapi jika Malaysia boleh merekodkan pelaburan sedemikian di saat sekatan pintu masuk itu masih belum dibuka, mungkin bolehkah kita menjangkakan rekod 2 kali ganda ataupun lebih tinggi daripada apa yang dicatat pada 2021 itu, Chris? Saya mungkin ambil one step back lah. Saya ambil satu langkah ke belakang. Apabila kita mendengar pengumuman rekod-rekod FDI dan sebagainya, mungkin kebanyakan FDI ini tengah dimeterai tetapi belum dibangunkan. Sebab pembangunan FDI terutamanya kilang contohnya akan memakan masa selama setahun ataupun 2 tahun. Jadi soalan pada saya, kita boleh gandakan FDI kita tetapi pada masa yang sama apabila kita buka sempadan kita, kita juga harus menggandakan usaha supaya tidak tergolong di dalam business as usual. Jadi kita kena buat business as not usual supaya kita adakan sumber-sumber yang boleh membantu bukan saja meningkatkan FDI tetapi untuk menepati FDI yang sedia ada. FDI yang sedia ada ini baru dibangunkan. Jadi kita perlukan sumber-sumber untuk membangunkan, merealisasikan FDI tersebut. Jadi soalan itu ada 2 jawapan. Jadi bagi Chris sendiri, adakah matlamat kita untuk capai pertumbuhan KDNK sebanyak 5.5 hingga 6% pada tahun 2022 itu dilihat lebih realistik selepas ini? Ataupun agaknya mungkin lebih daripada itu kita boleh capai sebenarnya, Chris? Pada saya, kalau kita dah buka sempadan kita pada awal suku tahun kedua, iaitu pada bulan April, memang realistik. Kita boleh capai antara 5 hingga 6%. Memang saya nampak realistik. Tapi kalau kita tidak buka, nak kata 4% tu bolehlah dikatakan realistik. Tetapi 5 ke 6 tidak realistik. Jadi saya ambil realistik. Kita boleh capai. Kita sudah bercakap tentang persediaan ataupun persiapan bagi pihak komuniti perniagaan itu sendiri. Jadi apa agaknya mungkin risiko yang mungkin perlu mereka jangkakan juga sebaik saja sempadan dibuka bermula 1 April nanti? Apa agaknya mungkin mereka perlu titik beratkan, aspek-aspek apa sebenarnya yang perlu mereka fokuskan selepas ini? Seperti mana kita sedia maklum, penularan COVID-19 sekarang ni adalah orang kata varian Omicron. Jadi kita tidak tahu kemudiannya ada varian-varian yang baru mungkin akan muncul. Tetapi pendekatannya adalah sama. Apabila satu varian muncul, kita harus terapkan SOP di dalam orang kata pelan pemulihan perniagaan kita dan juga pelan pembangunan perniagaan agar kita dapat seiringkan orang kata dalam fasa normal baru ni. Jadi apa-apa saja yang kita buat, pendekatan itu harus orang kata menerapkan orang kata SOP. Tapi sekarang yang saya lihat ni banyaknya orang kata peniaga-peniaga di Malaysia khususnya di Kuala Lumpur apabila mereka melakukan sesuatu program orang kata penerapan orang kata due diligence SOP itu tidak ada.
mereka merancang seolah-olah orang kata program itu akan dilaksanakan, tetapi terpaksa ditunda kerana peningkatan orang kata penularan pada dalam masa 2 minggu ni. Jadi ia sama sekali orang kata membantutkan pertumbuhan mereka. Jadi itu kita kena lihat in terms of due diligence. Jadi kita kena praktikkan due diligence dalam pelan pemulihan perniagaan kita. Baik, terima kasih banyak Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM. Apa yang dikongsikan oleh Chris tadi adalah sempadan akhirnya dibuka. Apa agaknya komuniti perniagaan kita boleh jangkakan menjelang 1 April nanti. Itu perkongsian daripada Chris. Selepas ini kita ingin bersama dengan Muhammad Fandi pula berkongsikan tentang reaksi pembukaan sempadan tapi di negeri Kelantan. Baik, saya kira itu sahaja untuk segmen pertama. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.